Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam YouTube channel Akmal Aisas. Hari ni ada lain sikit sebab aku nak tunjukkan sesuatu dekat korang. Jom. Tada! Ni yang aku nak tunjukkan kepada korang. Ni adalah ular corn snake. Dalam bahasa Melayu dia, ular ni nama dia ular jagung. Ni ular housemate aku. Masa dia beli dulu, besar dia sebatang pen je besar dia. Harga dia masa tu RM400. Harga ular ni mengikut saiz dia lah. Kalau saiz dia makin besar, makin mahal lah harga dia. Aku akan ceritakan pasal ular ni. Sekarang dia tengah bad mood. Sebab tu dia macam tu. Dia tengah tak ada mood masa ni sekarang. Korang boleh tengok. A few moments later. Okay, disebabkan ular tu bad mood, dia tak boleh bersama kita dalam video ni sampai habis. Tak apa, aku akan ceritakan pasal ular ni je lah. Okay, nama ular ni, nama dia corn snake. Okay, nama bahasa Melayu dia ular jagung lah. Aku pun tak pasti sebab apa nama dia dipanggil ular jagung. Yang pastinya dia bukan makan jagung, dia bukan tinggal dekat ladang-ladang jagung, bukan. Okay, ular ni dia jenis yang jinak. Dia dikategorikan ular yang selamat lah, ular yang tak berbisa. Korang kena tahu satu, sifat ular ni dia tak dapat ditentukan. Perangai dia ni unexpected. Dia complicated. Ular ni lebih complicated daripada perempuan. Tak ada lagu dah dia. Sifat dia, walaupun dia jinak, tapi kadang-kadang dia pun boleh mematuk. Patukan tu kita orang panggil dia snake strike lah. Dia kadang-kadang dia akan mematuk. Dia ikut mood dia lah. Dia ada mood. Kalau mood dia okey, mood dia okey. Kalau dia tak okey macam tadi, dia akan agresif lah. Macam tu lah ular. Itulah sifat ular kalau korang nak tahu lah. Cara pegang dan ambil ular ni kenalah betul. Cara yang betul adalah kena ambil daripada bahagian perut dia, then mulalah angkat. Korang tak dapat nak ambil daripada kepala ataupun ekor dia. Kalau tak nak, kena patuk lah. Kalau korang cuba juga nak ambil guna kepala ataupun ekor, dia akan strike lah, dia akan mematuk. Saya akan bagi tahu kepada yang nak pelihara ular, nak bela ular ni. Saya akan bagi tahu cara-cara yang perlu buat. Cara yang pertama, kenalah ada bekas tempat dia tinggal tu. Better dia elok sinar macam akuarium ikan. Sebab ular ni perlukan pencahayaan juga. Dia kena panas juga, perlu kena panas. Sebab tu perlu elok sinar. Then yang keduanya, kita perlu ada batu palsu. Batu palsu ni fake stone lah. Fake stone ni dia macam gua lah. Gua untuk ular, untuk dia bersembunyi. Okay, sifat ular ni dia suka bersembunyi, dia suka menyendiri. Kita kena sedia sekali dengan batu palsu tu lah sekali, supaya dia boleh sembunyi dekat dalam tu. Lepas tu kena ada bekas air. Air ni ada dua function dia. Function pertama dia untuk dia minum. Function kedua dia untuk dia berendam dekat air lah. Kadang-kadang ular ni dia boleh berendam dekat air, dia boleh rendam lah. Pastikan bekas air tu besar lah, agak besar sedikit, mencukupi dengan badan dia lah. Okey, pasal makanan pula. Makanan dia tak besar bajet sangat. Sebab dia, ular ni dia makan tikus. Tikus harga dia seekor mungkin RM5 ke RM20 lah, bergantung kepada tikus tu. Dia makan sekali seminggu je. Kena bagi tikus lah dekat dia. Masa dia kecil dulu, masa dia besar sebatang pen, dia akan makan baby tikus lah. Baby yang tikus yang baru lahir.
yang dipanggil pinky mice, yang masih pink tu, warna merah jambu tu. So kita orang bagi benda tu je lah, kita orang bagi tikus tu. And then bila dia dah besar sikit, so baru korang upgrade tikus korang lah. Okay, tikus ni dia ada banyak peringkat. So dari dia lahir ke dewasa. So kalau ular korang masih kecil, masih sebesar batang pen ni, korang bagilah yang pinky mice tu lah. So pinky mice tu baby tikus yang baru lahir lah. So lepas pinky mice dia ada fuzzy mice. Lepas fuzzy mice tu dia dah tumbuh bulu sikit. So tikus tu bayi juga, tapi dia dah tumbuh bulu-bulu halus. So yang ketiga ialah hopper. Hopper ni dia dah dewasa sikit, dia dah nakal, tikus ni dah nakal. Yang keempat adalah winnet. Tikus yang dah dewasa sedang-sedang. Dia tak besar, dia tak kecil. So yang paling besar tikus adalah tikus jumbo. Okay, kalau ular korang besar, so korang kena bagi tikus jumbo ni lah, tikus yang besar lah. So makanan dia depend dengan saiz ular tu lah. So kalau ular korang besar jugalah tikus korang kena bagi. Okay, bila masa boleh dipegang ataupun masa tak boleh pegang. So ular ni korang tahulah sifat dia tak menentu. Seperti mana korang tahu ular ni suka bad mood. So dia ada masa untuk pegang dia dan masa untuk tak pegang dia. Masa yang tak sesuai untuk pegang dia, masa dia salin kulit. Okay, korang tahu kan ular ni dia selalunya akan bertukar kulit, mungkin sebulan sekali. So masa proses pertukaran kulit tu korang tak boleh pegang dia, sebab dia akan stres. So dia akan agresif lah. Okay, masa kedua korang tak boleh pegang dia masa dia 2 hari selepas dia makan. Kalau dia dah kenyang, dia akan tak bergerak, dia akan jadi malas. So kalau korang pegang dia, dia akan terasa terancam, then dia susah nak bergerak. Sebab tu dia akan pilih untuk memuntahkan balik makanan yang dia makan tu. So korang akan rugilah. Kalau lepas bagi tikus, dia muntah balik, so korang rugilah. Okay, cara nak tengok dia nak bertukar kulit tu, kita boleh tengok dekat mata dia. Kita boleh tengok dekat mata dia. Kalau mata dia berkaca-kaca sikit, berkilat-kilat, so tu tanda dia nak bertukar kulit lah. Okay, kepada korang-korang yang baru nak bela, nak pelihara ular ni, minat dengan ular ni, so aku ada tips sedikit lah untuk bagi dekat korang ni. Tips yang pertama, seperti mana aku bagi tahu tadi, korang tak boleh kacau dia masa dia bersalin kulit. So korang tak boleh pegang dia, biar dia menyendiri, biar dia bersembunyi dekat Fexstone tu tadilah, supaya dia tak stres. So korang biarkan je lah. So tips yang kedua adalah, kalau korang mendapati ular korang macam tak sihat, sakit, so korang terus boleh pergi dekat klinik haiwan, boleh jumpa doktor terus lah. Takut kalau terlambat dia akan matilah. Okay, tips yang ketiga, kalau dia terlepas daripada tempat bekas dia, tempat tinggal dia, korang jangan panik. Korang cari dulu tempat yang gelap, tempat yang sempit. Sebab sifat ular corn snake ni, dia suka bersembunyi. So korang cari dulu, jangan panik. So insyaAllah lah akan jumpalah ular tu. Okay, tips yang keempat, korang kena asingkan ular ni dengan haiwan-haiwan lain seperti kucing, anjing, apa-apa haiwan lah yang lain. Sebab ular ni memang dia nak bersendiri. Even korang ada 2 ular pun, korang tak boleh samakan dia dalam satu bekas. Korang kena asingkan dia, sebab dia akan stres nanti, dia akan tertekan. So kalau korang nak bela ataupun pelihara corn snake ni, korang kena ada cara yang betul. Kalau tak pasti tu, korang boleh googlekan je lah. Ni tips terakhir yang aku nak bagi. So kalau dia selepas bersalin kulit tu, lebih baik kulit yang lama tu korang buang terus. Sebab kalau ular ni tertelan kulit dia, dia akan matilah. So itulah sedikit yang aku tahu pasal ular. So nasihat aku kepada orang yang baru nak minat ular, baru yang nak berjinak-jinak, nak bela, nak pelihara ular ni,
korang kena buat dengan cara yang betul lah. Korang kena pelihara dengan cara yang betul. Kalau korang tak pasti, korang tanya sifu-sifu yang pernah menjaga ular. So korang jangan segan. Setakat ni ular yang selamat banyak je, ada banyak. Contohnya corn snake ni lah. Corn snake ni adalah ular yang selamat juga. Dia tak perlukan microchip. Dia lain daripada ular sawah. Dan ada juga orang yang pelihara ular sawah ni. Sebab ular sawah ni dia perlukan microchip. So microchip tu kena suntik dekat dalam badan dia. Tapi kalau untuk corn snake ni dia tak perlukan microchip. Terpulang korang lah nak bela ular apa. Jangan bela ular yang berbisa dah lah. So tu je untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, share and like. Komen dekat bawah kalau korang ada pertanyaan pasal ular ke, pasal apa-apa, korang komen je dekat bawah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.